Ajnes mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri. Itu dia lagu Jalur Gemilang berkumandang dalam Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya ADPI-ICC ini menutup untuk acara yang disiarkan secara langsung pada ketika ini. Dan inilah dia manifestasi perpaduan dan juga semangat untuk kita menyambut Hari Kebangsaan bagi tahun 2023 ini. Dan sudah tentu kita ada banyak perkara yang akan dibincangkan dan juga diperhalusi atas apa yang disampaikan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, yang mana beliau menekankan dalam soal memaknai kemerdekaan yang sebenar, bagaimana kita perlu keluarkan daripada pemikiran yang sempit ataupun captive mind yang disebut berulang kali oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Banyak perkara yang perlu kita perhalusi dan yang paling penting bagaimana usaha kita untuk mengekalkan kemerdekaan yang sudah kita capai lebih 6 dekad yang lalu. Baik saudara, hari ini saya ditemani dengan seorang tetamu pada hari ini. Saya cukup berbesar hati untuk perkenalkan kepada anda Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira, Syed Syekh Dekan Institut Pengajian Siswaza, Universiti Politeknik Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Terima kasih. Meriah hari ini. Cukup meriah, cukup mega untuk kita gambarkan kepada semua penonton kita. Baik Prof, kalau kita melihat ini adalah ucapan sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk menyambut bulan kebangsaan ataupun merdeka ke-66 tahun ini. Mungkin secara ringkasnya Prof boleh gambarkan bagaimana ucapan itu memberi satu suntikan motivasi kepada kita rakyat Malaysia ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam merdeka kepada kita semua. Dan bagi saya apa yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat banyak menyatakan tentang semua nilai-nilai yang baik. Yang paling penting adalah jiwa dan minda merdeka. Macam mana hendak mempunyai jiwa merdeka dan juga minda merdeka? Iaitu pertama sekali kita hendaklah sayangkan negara kita. Kenapa kita perlu sayangkan negara kita? Kerana negara kita ni adalah kembar kita. Untung nasib negara kita juga akan menentukan untung nasib diri kita. Okey, maknanya kalau negara kita maju, makmur dan insya-Allah kita juga akan sejahtera dan aman bahagia. Ya, betul. Dan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan tema Malaysia Madani tekad pada penuhi harapan, itu satu tema yang besar untuk kita lihat sendiri Prof di Dewan ini, manifestasi rakyat untuk menunjukkan perpaduan. Bagaimana tema itu sebenarnya menguatkan lagi semangat kita untuk menuju pada hari esok ini? Kalau kita tengoklah tema tu, kita semua bertekad, maknanya tak ada pengecualian. Kita mesti bertekad sama-sama untuk bersatu padu, kerana dengan perpaduanlah kita dapat mengorak langkah ke arah negara maju ni. Kita nak ke arah negara maju. Dan juga kita dengan kita bersatu padu, kita dapat memenuhi harapan-harapan rakyat yang berbagai kaum berbilang umur di kawasan-kawasan yang berlainan. Kerana harapan-harapan adalah berbeza di antara satu tempat dengan satu kumpulan lain. Dan apabila kita betul-betul fokus kepada bersatu padu, bekerjasama, kuat kerja, pastikan apa yang kita rancang adalah strategik dan efektif, maka insya-Allah kita dapat memenuhi harapan-harapan ramai rakyat Malaysia. Dan siapa yang kena buat? Sudah tentu pemimpin kita, para pegawai kerajaan, para NGO dan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia. Kita kena sama-sama kuat kerja, pastikan negara kita maju. Sebelum 2030 ni kita dah capai status negara maju. Betul. Bila cakap tentang soal diri sendiri, saya melihat bahawa tema ini menekankan satu elemen perpaduan yang cukup kuat. Dalam soal ini juga Datuk Seri Anwar menyebut dalam soal bagaimana kita perlu mengekalkan, kerana dalam perjuangan itu perlu istiqomah dalam bahasa Arabnya untuk kita kekalkan kemerdekaan. Kekalkan ini satu cabaran besar buat generasi kita ni Prof. Bagi saya pengekalan tu itu kita boleh panggil kemampanan, istiqomah, kelestarian. Ini adalah satu konsep yang kita perlu faham bahawa kita kena berusaha untuk memastikan kita buat untuk masa depan dan juga
masa depan generasi akan datang. Ya. Kita dengar tadi ya, Perdana Menteri kita sebut tentang mengiktiraf peranan pejuang dan pemimpin kemerdekaan. Ya, kita amat berterima kasih kepada mereka. Mereka telah berjuang. Cara mereka berjuang pun kadang-kadang sampai bergolok bergadai. Ada kalau tadi sebut bapak-bapak, saya nak sebut ibu-ibu juga. Ya, ibu-ibu yang ambil emas ya bagi untuk Perdana Menteri pertama kita pergi ya berurusan dan berunding dengan pihak British dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa itu zaman dahulu punyalah susah. Kita, zaman kita adalah bagaimana untuk meraihkan kemerdekaan. Jadilah orang yang berjaya dan juga kuat kerja, ya. Rebut semua peluang. Adik-adik di luar sana tak apa nak jadi social media macam dikatakan oleh saudara Khairul Aming. Tak apa. TikTok lah, Instagram, tapi jangan lupa ada peluang untuk belajar tinggi, masuk universiti, ya, belajar betul-betul, ya, dan juga peluang-peluang perniagaan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai, ya, peluang-peluang loan dan juga dana pinjaman dan sebagainya. Ambil peluang ini dan kerja keras. Untuk kita merdeka, bangsa yang merdeka adalah bangsa berjaya. Siapa berjaya? Kita semua berjaya. Kita kumpul ramai-ramai jadi orang yang berjaya. Ya, saya setuju apa yang Prof katakan. Kita sering sebut bapa-bapa mereka, ibu-ibu jangan dilupakan. Kerana ia menjadi tulang belakang kuat kepada pembangunan kita sekarang ini. Dan dalam soal itu cabaran yang kita katakan, apa yang ditekankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam soal perlembagaan, kerana tidak terganggu gugatnya apa yang telah ditetapkan dalam perlembagaan. Kerana kita melihat kebelakangan ini di media sosial khususnya, perkauman perkara itu sering dimainkan. Ini sudah tentu memberi satu ancaman kepada keharmonian yang sudah kita. Mungkin ada apa yang perlu kita tekankan supaya isu ini tidak perlu ditakutkan kerana ianya sudah termaktub dalam perlembagaan persekutuan sendiri. Saya amat bersetuju dengan pesanan ya atau peringatan daripada Perdana Menteri kita bahawa jangan mempunyai pemikiran kolot. Itu bukan pemikiran merdeka. Kita perlu ingat bahawa dasar pecah perintah itu dari siapa? Bukan daripada dalam kalangan kita. Ianya adalah daripada penjajah. Maka sesiapa sahaja yang memainkan isu 3R adalah sebenarnya masih bersekongkol dengan penjajah yang telah melepaskan negara kita. Maka hentikanlah, ya. Kita dah nampak bahawa pilihan raya adalah amat adil. Ya, kita dapat lihat bagaimana keputusan PRN, bagaimana keputusan pilihan raya umum yang lepas, ya, menunjukkan bahawa ketelusan dan juga keadilan di dalam sistem pilihan raya. Jadi, ianya sudah habis, sudahlah. Kini masa untuk bekerja. Biar semua rakyat Malaysia berjaya dan insya-Allah negara kita berjaya dan nanti generasi masa depan akan berterima kasih kepada kita. Ibu, ayah, nenek, datuk, terima kasih kerana menjaga negara kami, menjadikan negara Malaysia sebuah negara maju. Ya, antara intipati lain dalam ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri Sultan tadi menekankan beberapa polisi ataupun dasar telah pun diperkenalkan, antaranya transisi tenaga NTER yang telah pun diumumkan dan ada menyebut soal gaji yang progresif, soal bukan lagi gaji minimum. Ini menunjukkan kita sudah pun bersedia dan juga menuju kepada status negara maju. Bagaimana Prof melihat bahawa polisi ataupun dasar yang ditetapkan ini adalah sebenarnya berada di dalam tempat untuk membawa negara kita kepada tahap yang lebih luar biasa? Okey, sebenarnya kadang-kadang orang tak faham tahu kenapa kita daripada negara membangun kita perlu menjadi negara maju. Apa yang telah diucapkan oleh Perdana Menteri tadi saya amat terujalah kerana apa yang disebut itu adalah ciri-ciri negara maju, iaitu upah yang progresif, ya, gaji yang bermaruah. Ya, semua pekerjaan adalah bermaruah, tetapi gaji perlulah dapat menjaga maruah orang yang mendapat gaji tersebut. Ya, maknanya ada cukup kebajikannya, cukup tempat tinggalnya, cukup untuk bagi makan anaknya dan sebagainya. Dan saya ingin bawa sedikitlah apakah itu definisi negara maju, ya. Satu adalah dari segi rakyatnya berpendapatan dengan gaji yang progresif, ya, dan hidup selesa, ya, sebab dia nak jaga keluarga dia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berlimpah dengan peluang-peluang. Dan alhamdulillah setakat ini memang negara kita limpah dengan peluang. Contohnya peluang belajar, peluang nak buka perniagaan, ya, peluang untuk
bercuti. Ya, dan juga untuk meraihkan pelbagai perayaan. Ya. Kebebasan Orang tu ada. Malaysia ni kalau bab meraihkan Ya, tu kita banyak cuti sebab raya. seronok semua orang. Sekejap pakai chosa, sekejap pakai baju kurung, sekejap macam-macam ya. Dan ini menunjukkan bahawa kita dah kat situ dah sebenarnya, ya. Dan Perdana Menteri kita ada sebut tentang pengekalan kemerdekaan dari segi